yang ada masalah internet boleh hadir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sekarang okey, tak apalah. Saya berinisiatif untuk rakam nanti saya akan share di YouTube. Namun begitu, kalau tak dapat hadir kelas saya pun tak apa. Kisahnya perlulah hantar tugasan yang telah ditetapkan untuk setiap minggu. Okey? Ataupun paling kurang tulislah isilah Google Form. Sebab ada sebahagian pelajar Google Form pun dia tak isi. Jadi macam mana saya nak menyelamatkan lagi pelajar ni? Okey? Saya tak boleh lah, tak mampulah saya nak pergi ke rumah-rumah kamu, tapi tak mustahil. Kalau dah memang hilang tanpa hilang tanpa jejak hilang tanpa jejak memang saya jejak sampai ke kampung lah nanti. Kita nak tahu pelajar kita selamat ke tak. Sebab selagi mana you pelajar USI, perlulah saya ambil tahu selagi mana ambil kelas ekonometrik tu kan. Okey, jadi saya sambung balik. Sebenarnya tadi saya dah jelaskan di mana pada minggu ini kita akan buat aktiviti 4 daripada modul. Saya nak pelajar semua bersedia. Bersedia dengan modul. Sebab apa? Saya nak kamu hands on menulis hari ini. Kalau kamu tengok aktiviti 4 muka surat berapa? Siapa yang dah tengok aktiviti 4? Muka surat 67. Okey, tolong semua buka muka surat 67. Buka muka surat 67, kamu akan dapat tengok di situ ada result SPSS di mana jelas ditulis kat situ Cobb Douglas model. Okey, mari saya nak cerita. Cobb Douglas model ini sebenarnya ada satu artikel saya tulis dengan jelas apa itu Cobb Douglas model. Saya akan share pada kamu. Dia baru diterbitkan pada bulan 12 di Unimas Scopus, berindeks Scopus. Sekejap lagi saya share. Tapi kisahnya Cobb Douglas model mengatakan bahawa produktiviti sebuah negara dipengaruhi oleh kapital dan juga modal insan, iaitu pekerja yang ada dalam negara itu. Itulah faktor utama. Kekuatan duit dia, kemampuan dia berbelanja dan juga kekuatan sumber manusia atau pekerja-pekerja yang ada di negara itu untuk berusaha mengeluarkan produktiviti. Lagi banyak produktiviti ataupun lagi banyak model, maka makin tinggilah produktiviti sebuah negara. Maka itu dinyatakan bahawa hubungan antara labor force dan juga model atau capital adalah positif terhadap produktiviti sebuah negara, di mana dalam kajian ini produktiviti sebuah negara itu diwakili oleh pemboleh ubah yang kira penting dalam sebuah negara, iaitu KDNK, keluaran dalam negara kasar, di mana kita tahu dari sudut ekonomi, pakar-pakar ekonomi sudah cakap, keluaran negara kasar adalah sebagai apa sahaja produktiviti yang dihasilkan di dalam negara. Mudahlah untuk kamu faham, nanti boleh dengar balik. Namun begitu, biasanya dalam aplikasi model ekonomi, matematik ataupun ekonometrik ini, kita akan expand, panjangkan lebar luas model sedia ada. Dalam kes ini Cobb Douglas dipanjang luas. Maksudnya kita expand model itu, kita tambah satu lagi pemboleh ubah yang mana bukan sahaja kapital dan labor. Kalau kamu tengok kat situ, LAB adalah labor, CAP adalah capital. Mari saya share kat sini. Manalah tahu ada yang tak ada buku. Ni, capital, labor. Capital ni capital lah, labor. Saya panjang luas untuk ni panjang. Saya expand. I expand the model, the Cobb Douglas model by taking into the account the education. Education apa ni? Education kat sini adalah perbelanjaan kerajaan terhadap pendidikan negara. Maka itu adalah perbelanjaan agregat. Maka kat sini, dia menyatakan bahawa semakin bagus, semakin banyak kerajaan berbelanja terhadap pendidikan, maka ia akan meningkatkan lagi produktiviti negara. Kerana apa? Pendidikan merupakan satu saluran di mana melahirkan sumber insan yang berkualiti. Bila berkualiti, pendidikan yang bagus, maka kita yakin produktiviti juga akan meningkat. Maka hubungan antara education dan juga keluaran dan negara kasar, iaitu produktiviti negara, adalah positif. Buat masa ni faham ke tak? Saya jelaskan satu-satu tu. Faham ke tak? Faham doktor. Ini kalau biasanya pergi conference baru dengar ni.
Tak apa, saya jelaskan. Saya tak nak you main buat je tutorial ni, you tak tahu apa-apa. Okey, mari kita tengok. Significant, t-test. T is t-test. Significant adalah probability. Kalaulah kamu dah belajar kan? Tengok signifikan ke tak signifikan, betul tak? Minggu 1, 2, 3 saya dah ajar, betul kan? Betul. Okey, manakah pembeli ubah antara edu, cap dengan lab? Manakah pembeli ubah yang paling signifikan, yang paling penting dalam mempengaruhi KDNK? Lab. Apa tu? Lab, doktor. Lab, okey salah. Jawapannya adalah edu. Kalau kamu nampak kat sini, okey ini dia bagi apa? Kat sini dia bagi probability kemungkinan pembuli ubah itu tak penting. Kalau kat sini dia tulis 0.000 berarti pembuli ubah ini adalah lebih kurang lah 1% tak penting. Okey, cap dia mengatakan pembuli ubah ini 1.1% tak penting. Tapi lab dia katakan pembuli ubah ini adalah 53.3% tak penting. Okey, jadinya berdasarkan ni kita dapat tengok bahawa pembuli ubah yang paling penting apa? Yang paling penting? Education. Education paling penting sebab kat sini 0.000. Paling tak penting adalah lab sebab kat sini dia kata 53.3% tak penting. Berapa yang penting? Yang penting adalah 100 tolaklah 53.3. Itulah berapa jawapan dia? 46.7. Betul tak? Jadi mana yang menang? 53.3% tak penting dan 46.7% penting. Mana yang menang? Penting ke tak penting? Tak penting. Penting. Yang tak penting lah. Betul tak? Okey. Kalaulah kat sini ini kita baca untuk lab. Okey. Kalau untuk edu peratus tolak berapa? 100%. Tolak kosong. Okey, kita tak boleh kata kosong kita paling kurang kita kata 1%. Kalau macam tu kita kata 1%. Jadi berapa? 99% lah kan? 100. Tak. Jadi 1% tak penting. Tak penting. Pembuli ubah tu tak penting dan 99% penting. Betul tak? Ya. Jadi sekarang dia dah tahu dah cara baca. Kucing masuk tu. Tutup pintu. Tutup selang lidah. Kucing. Tutup selang lidah tu. Kucing pun nak masuk rumah saya. Okey. Okey, kalau cap. Macam mana you buat cap? Sama tak? Boleh Jangan nanti lupa. Boleh, saya tulis Boleh. note. Okey, kita nak tulis berapa persen? Boleh ke kita tulis 1%? Dia tulis 1.1%. Okey. Okey. 1.1%. Jadinya berapa? Jadi awak kena jadi berapa? 90 berapa? 98.9. Okey, 98.9%. Okey. Kalau macam ni kita tak boleh, kita boleh ke kata 99? Boleh. Boleh ke kita kata 99? Tak boleh sebab dia bawah 98, sebab dia bawah 99.
Awak kena ingat, sebelum ni saya ada katakan arah keyakinan kita ada 90%, 95%, ingat tak alfa, dan 99%. Ingat tak? Ingat. Okey. Jadinya bila macam ni, kes macam ni, kita boleh pergi bawah 99 lah. Kita tak boleh pergi kalau macam kes ini, kes ni memang out lah. Tapi kalau kes yang macam ni kita kata dia signifikan kan, dia berada dalam arah signifikan, jadi kita boleh bagi dia 95%. Ni untuk pengujian alfa. Jadi kitanya 1.1% tak penting dan 98.9% penting. Okey. Nampak tak? Nampak. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi kepada perbincangan estimate the value of alpha tambah beta 1, beta 2, beta 3. Okey. Dekat sini alpha adalah constant, beta 1 adalah education, coefficient beta 1 adalah coefficient untuk education, beta 2 adalah coefficient untuk cap dan beta 3 adalah coefficient untuk lab. Okey. Jadi kat sini dia kata value ada kat sini tau. Value ada dekat sini. Jadi kat sini awak perlu kirakan ke awak kena ambil je nilai tu? Perlu kira atau ambil nilai. Ambil nilai saja. Betul. Jadi kat sini, ni soalan ni merangkap sikit. Kalau soalan macam ni biasanya dia bagi kamu jadual. Betul tak? Jadual, data row. Jadi kamu kenalah kira. Tapi kalau kat sini dia dah bagi kamu result SPSS, kamu tak payah kira. Kamu ambil je nilai dia. Okey. Jadi kat sini apakah nilai untuk alfa? 2.842. Betul? 2.842. Beta 1? Bacakan. 0.908. Orang lain? Jangan orang yang sama je bagi jawapan. Beta 2? Beta 2. 0.78. 0.7? 8. 0.078. Okey, hati-hati. Okey. Seterusnya beta 3. 0.001. 0.001. 0.001. Okey. Ini adalah jawapan dia. Kalau awak nak tahu, kalau nilai koefisien dia besar, dia akan penting. Kalau nilai koefisien dia kecil, dia akan jadi tak penting. Nampak tak? Jadi kita nak impak nilai koefisien yang besar baru dia penting. Nampak Okay, kita teruskan. Okey, tahu tak cara nak jawab ni? Untuk soalan nombor 2. Tahu tak cara nak jawab soalan nombor 2? Tahu. Siapa yang tak tahu cara nak jawab soalan nombor 2 ni? Kalau kata 1% ni, 1% ni berarti kan kalau kita buka table statistik, kalau kita buka table statistik, kita buka t-test, kita kena tengok yang ini kita tengok laluan yang ini. Okey? Sebab 1%. Betul Semua orang tahu kan? Tahu. Betul. Jangan ada yang tak tahu. Ini sebab dia kata 1% ni. Sebab dia kata 1%. Kalau dia tukar 5%, kalau dia kata 5%, kalau dia tukar 5%, tengok yang mana? Tengok yang ini. Okay? Guys, tengok yang ini guys. Okay?
Okey, jom kita sambung lagi aktiviti tadi. Please take note, nanti kena hantar. Saya nak kamu buat pengujian hipotesis tapi saya nak tanya siapa yang tak tahu nak buat? Sebab saya dah bagi banyak contoh kan. Saya tengok tutorial hari tu pun okey. Semua boleh buat. Okey. Tapi awak kena ingat, yang ini dia nak tengok the impact of education terhadap KDNK. Okay, 1%. Yang ini dia nak tengok impact of lab. Lab. Jadi awak kena tengok result lab lah. Okay, lab. Okay. Siapa tahu nak kira R square? Macam mana kaedah nak kira R square? How to calculate R square? How to calculate R square? How to calculate R square? Siapa yang jumpa cara nak kira R square dekat dalam buku, modul? Hajidah hari tu jumpa kan? Siapa jumpa cara nak kira R square? Buka muka surat 175. Nak cari R square tu. Formula dia, formula. Tulis dekat ni ke check ke nak ke? Tak payah, bagi tahu je kat sini. Formula dia first tengok dekat TSS. Okay. Okay, lepas tu kan TSS sama dengan SYY. Okay, lepas tu tengok ESS, formula ESS. Lepas tu tengok formula RSS. Okay. Lepas Itu kalau model regresi linear berbilang ke ataupun model regresi linear mudah? berbilang mudah. Itu model regresi linear berbilang ke mudah? Multiple berbilang. Okey, bagus. Okey, teruskan. Okay, lepas tu dapat R square. Dapat R square. Okey, sebenarnya rumus untuk R square adalah RSS bahagi dengan TSS. Okey? RSS bahagi dengan TSS. Tapi R yang mana? Sebab atas ni regression, bawah ni residual. Dia adalah regression sum square bahagi dengan total sum square. Regression, dia ambil yang atas tu. Bukan residual, dia RSS bahagi dengan total sum square. Jadi rumus dia adalah RSS bahagi dengan TSS, di mana RSS adalah regression sum square. Okay? Okay? Yang ini TSS adalah total sum square. Okay, kalau kat sini kita boleh kata ambillah nilai kat sini 32.276, 276 bahagi dengan 32.781. Okey, berapa nilai dia? 0.98. 98? Okey, maksudnya 98.46. Okey, apa yang kita boleh katakan dengan nilai R square ni, total sum square ni, ini apa ni, R square ni, kita boleh katakan bahawa 98
46% daripada kombinasi pembuli ubah ini dapat diterangkan 98.46% kombinasi pembuli ubah yang terpilih ni iaitu education, capital dan juga labor dapat menerangkan KDNK di Malaysia. Maksudnya padu 98.6% ni pun dah dapat menunjukkan kombinasi sebenar keadaan produktiviti di Malaysia. Okey, nanti boleh rujuk balik video ni untuk mendapatkan kesimpulan yang saya sebutkan tadi. Okey, sekarang ni saya nak tanya, siapa yang tahu nak buat wall test, hypothesis testing? Siapa yang tahu? Siapa ada kodek-kodek buku ni, modul untuk dapatkan pengujian untuk wall test ni? Siapa ada buat? Siapa ada cari? Siapa yang ada cuba? Ada tak siapa cuba? Ada tak? Ada tak siapa-siapa cuba? Ada. Ha? Ada tak? Ada tak? Okey, semua boleh buka muka surat 176. Jawapannya ada pada muka surat. Jawapan ada pada muka surat 176. Betul tak? Tapi kat situ dia tulis F-test. F-test tu adalah wall test. Nampak tak? Nampak. Okey, jawapan itulah jawapannya. Itu adalah bukan jawapan, itu adalah kaedah menjawab. Okey, mari kita semak. Okey, hipotesis. Hipotesis kat sini dia kata HO sama dengan alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan kosong, betul tak? Betul. Okey, kamu tukar, kamu tulis beta 1 yang untuk jawapan ni. Jawapan latihan kita sekarang, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan kosong. H1 sama dengan beta I tak sama dengan kosong. Dapat tak? Itu step 1. Itu step 1. Okey, untuk step 2. Untuk step 2. Sama je rumus dia. Awak ambil je nilai ni. F star sama dengan RSS K tolak 1 dibahagikan dengan ESS N tolak 1. Okey, mari kita buka balik kat sini. Mana satu N tolak 1? Mana satu N tolak 1? Mana satu K tolak 1? Atas tapi kat sini dia kata RSS K tolak 1. Bererti dia ambil yang mana? Dia ambil atas. 32.276 bahagi dengan K tolak 1 berapa? Ada 3 lah kan? 3. Bahagi ESS N tolak 1. Total sum square. Mana ni? Okay, kita ambil nilai mana ni? Yang kedua tu. Ambil nilai mana? Okey, kat sini bukan N tolak 1 ni. N tolak 3. N tolak 1 ke N tolak 3 ni? Kalau N tolak 1 berarti TSS lah. TSS. Okey, tukar TSS. Kita cuba try and error dulu. 32.781 bahagi dengan 43. Kita try dulu
Try dulu sebab nanti saya betulkan rumus ni kalau saya tengok jawapan tu pelik. Okey, cuba bagi 32.276 bahagi 3 dapat berapa? 10 10.76. 10.76. 10.26. 76. 76. Okey, 32.781 bahagi 43. .781 bahagi 43 berapa? 0.76. Okey, 10.76 bahagi 0.76. .76 bahagi 0.76. 14.15. 14.16. 16 boleh lah Okey, kalau saya tengok kat sini N tolak K. Okey. Okey, kalau saya tengok kat sini dia kena ambil nilai 0.504 sebenarnya. Okey, kita buat lagi sekali Okey, sekarang ni F star RSS bahagi dengan K tolak 1 bahagi dengan ESS bahagi dengan N tolak K. Kat sini rumus N bukan N tolak 1, N tolak K. Betul kan F star RSS bahagi K tolak 1 bahagi dengan ESS bahagi dengan N tolak K. Okey, jadinya RSS tadi kita dapat 10.76. Okey, sekarang awak bahagikan nilai 0.504 bahagi 40. 0.504 bahagi 40 berapa? 0.0126. Okey, 10.76 bahagi dengan 0.0126. 10.76 bahagi dengan nombor tadi 0.0 tu. $853.97. 853.97. Okey. 853 Okey. Okey. Okey, boleh guna rumus ni RSS bagi dengan K tolak 1 bagi dengan ESS bagi N tolak K Okey, jadinya kawasan kritikal Okey, untuk kawasan kritikal awak kena guna taburan ni. Taburan F. Ini taburan F distribution. Dibanding kat sini, kalau ikut soalan, dia kata nak apa? Kalau ikut soalan, dia nak pada berapa peratus, dia ada sebut tak? Kalau ikutkan soalan ni, dia nak dia tak cakap Dia tak cakap. Jadi kita buat pada 5%. Kita buat pada 5%. Okay, 5%. Jadinya kita pergi balik kat sini, kita tengok 5%. Okey. N keseluruhan ada berapa? 44, betul tak? N besar ada berapa? N besar adalah 44. K ada berapa? K ada 4. Betul tak? N ni adalah jumlah keseluruhan observation. Boleh tak siapa-siapa confirm dengan saya, betul tak N 44? Betul tak K sama dengan 4? K ni adalah alpha kosong. Alpha, beta 1, beta 2, beta 3. Jadi itu 4 lah. N ada berapa? Bawah sekali tu pada total sum square ada 43. 43 tu adalah N tolak 1. Jadinya
kalau 43, kalau 43 itu adalah hasil daripada N tolak 1, berarti N adalah 44. Jadi N adalah 44. Okey, jadi mari kita tengok manakah N 44. Okey, kalau awak perasan ini N. Ini N. Ini dia punya K. Okey, ini adalah N yang ke bawah ni dan yang melintang ini adalah K. N1 adalah K. Jadi yang kat sini 44 yang paling hampir adalah 40. Okey, 40. Yang paling hampir adalah 40 dan ni adalah 4. Jadi kat sini kita tengok 5%. 5% adalah pada 2.61 step 3. Nampak tak? Nampak. Okey, nanti saya snap gambar ni, jangan risau. Okey. Jadinya selesai kita buat step 4 lah yang terakhir. Step 4 yang terakhir. Step 4 ni kita nak menjawab macam hipotesis yang biasa. Kita nak tahu apa keputusannya. Jadi kat sini didapati bahawa F star lebih besar daripada F alpha V1 V2. Di mana 853 lebih besar daripada 2.61, maka tolak HO. Tolak HO ini bermakna model yang dipadankan adalah bagus pada arah keyakinan 95% iaitu alfa bersamaan dengan 5%. Itu kesimpulan dia. Nanti boleh dengar balik. Saya akan snap gambar jawapan ini di Telegram supaya nanti kamu boleh tengok dan matchingkan balik dengan keputusan yang kita bincangkan waktu kuliah ni. Okey? Jadi kalau tak tengok jawapan ni kamu tak tahulah macam mana cara buat. Okey? Kalau faham sikit ke faham banyak ke tak apa, asalkan kamu boleh faham dan kena isi kehadiran. Saya bagi balik link kehadiran. Saya share di sini link kehadiran. Minta jasa baik semua pelajar, isi link kehadiran. Tapi link kehadiran ni kamu nak isi, kamu kena tahulah juga progres projek 1 dan juga kamu kena buat dulu tutor activity 4. Okey, lepas tu kamu kena hantar di My Guru, kemudian baru kamu boleh isi kehadiran. Okey, sebab kalau kita tengok kehadiran ni dia nak tanya berkaitan dengan dia nak tanya pasal projek tu dan juga aktiviti 4 ni. Kamu boleh buat ke tak? Jadi dah lama kita tak beraktiviti. Okey, saya sukalah kalau kamu cuba buat. Tak naklah nanti habis kelas ekonometrik tak tahu apa-apa pasal pengujian hipotesis. Jadi sebenarnya untuk aktiviti 4 dah habis. Ada persoalan lain? Boleh buat di modul dan hantar. Okey, senang saja. Ada persoalan tak? Tak ada doktor, jelas. Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada maklum balas. Okey, sampai sekian dulu. Saya akan share video ni nanti video kuliah kita di grup. Dan grup lagi satu pun akan ada kuliah jugalah. Sebab dia mungkin akan ada penambahan maklumat jadi kenalah tengok dulu. Okey, sampai sini saja kuliah pada hari ini. Mohon semua untuk buat tutorial 4 dan juga isi kehadiran. Bila tutorial 4 dah siap, hantar di My Guru.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama. Ya, ya. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Okay, sama-sama. Thank you doktor. Okay, bye. Nah, Sharifah ni mana ni?